Hai, Assalamualaikum. Saya Syarif Proton dari Proton Hakim for SC Nama Kota. Dan hari ni saya ada live sikit lah, nak share sikit-sikit tentang Proton. Tapi saya tak kesorangan. Saya ditemani oleh sahabat saya. Okey, saya Iqmal daripada Proton for SC Nama Kota. So, hari ni kita nak cerita pasal first kali semua orang tahu yang Proton ni kita ada 6 model. Okey, first kita ada Saga, Iris, Izora, Persona, X50 dan juga X70. Ya, betul. Okey, so setiap model ni dia ada rebate dia sendiri. Okey, so untuk rebate saya minta Syarif boleh jelaskan. Baik, baik. Okey, untuk rebate ni dia akan offer sehingga hujung bulan 6 saja. Ya, betul. Jadi saya rasalah kan, siapa-siapa yang nak beli kereta Proton baru sekarang ni masa yang sesuai. Sangat-sangat sesuai sebab dengar Saga rebate 400 ke 500. Iris kita ada rebate 500 ke 800. Persona kita ada rebate dari 600 ke 900. Izora kita ada rebate 2000 ke 2500. Dan X70 kita ada rebate 4800 Ya, betul. sehingga 7000. Jadi semua tu sehingga hujung bulan 6 sahaja. Dah tak lama dah, ada lebih kurang dalam 4 ke 5 bulan macam tu lah. 4 ke 5 tak sampai dah 5 bulan kan, 4 bulan betul, lebih tak dah sampai lagi. 5 bulan. Jadi saya ingat kalau macam siapa-siapa yang nakkan rebate tu bolehlah beli kereta Proton baru sekarang. Okey. Jadi hari ini kita nak share pasal Kita nak share pasal first kali kita punya head unit lah. Ataupun kita panggil dia tu intelligent head unit. Yang intelligent head unit ni, ISU ni ada di X70 yang ni X70. Okey, kita nak share sikit pasal X70 hari ni. Jadinya kalau ISU ni saya ingat kalau macam kita cerita kat sini mungkin ramai yang tak nampak. Tak ramai Betul. yang akan nampak. Okey, jadi hari ni special sikit. Saya dengan Iqmal nak bawa semua teman kita orang drive sambil-sambil tu kita orang akan tunjuk dan explain sikit-sikit kat mana ISU, apa ada dalam ISU. Nanti kita akan ceritalah sikit pasal ADAS pasal ADAS sistem, pasal kita punya hot press forming ataupun kita punya teknologi HPF lah. HPF, tu safety punya tu, safety feature punya tu. Jadi jom kita pergi dong. Jom. Mai semua. Okay, first kali kita start dulu kereta ni. Okay, kita on dulu dia punya jantung-jantung dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, aircon. Kat sini semua digital Okay, dia dah start cakap dah. Aircon dia kita pakai seatbelt dulu lah bang. Pakai seatbelt lah untuk bagi function auto itu jalan. Inilah dia punya, orang cakap dia punya key master dia, seatbelt ni. Okay, jadinya mudah sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam yang kita cakap tadi kita nak cerita tentang ISU atau nama penuh dia Intelligent Head Unit. Okey, kat mana Intelligent Head Unit ni ataupun ISU ni? Inilah dia. Yang kat tengah ni. Inilah dia ISU. Okey. Kalau kata macam ada sebelum-sebelum ni saya ada customer saya yang dah agak berumur. Saya nak bagi dia pakcik tu senang nak ingat. Saya panggil dia radio lah. Radio jugalah. Senang kan. Inilah dia pakcik radio tu. Ataupun display infotainment. Ya betul, display ke kan. Sebab ISU ni mungkin lagi baru lah kan. Mungkin lagi baru dekat pada Proton ni. Jadi mungkin ramai yang akan lupa. Jadi untuk bagi dia senang ingat, ISU ni radio. Senang betul. Macam tu. Janji dia ingat, dia faham dah. Okay, inilah dia ISU tu. Dan dalam ISU ni ada macam-macam function. Macam-macam data yang dia simpan. Jadi saya ingat kalau untuk korang semua lagi senang nak faham ataupun nak nampak lagi dengan lebih jelas lagi, kalau boleh nak minta tolong di setiap ni demo sikit, tunjuklah kan apa yang ada dalam head unit ni. Ya betul So first kali kalau tengok dekat sini kita ada yang
weather ataupun kita yang ni weather online lah. Weather So kita forecast dapat weather forecast, so kita boleh tahu dah 5 hari. Oh 5 hari Dalam tu dia ada tulis 5 hari. Dia punya estimate dia lah. Untuk hari ni apa, hujan ke panas ke. Esok ramalan macam mana, dia tu. ramalan cuaca lah. Okey. So ni dia salah satunya dia ada weather forecast. Okey, so next punya ni yang orang cakap ramai yang orang nak dekat S70 ni lah yang ada. So benda yang orang nak tu adalah voice command. So kalau ibaratnya voice command ni, kalau macam contoh macam awak tengah drive seorang-seorang kan. Okey. So bila tengah drive seorang-seorang rasa macam boring ke, dah dengar lagu tapi tetap boring juga. Okey, so boleh cakap dengan dia ni. Boleh cakap dengan kereta S70 ni lah. Para manusia dah dia. Ya, betul boy. Okay. So cara dia tu, kita nak cakap dengan S70 ni, nak onkan dia punya voice command dia tu, dia ada pepatah dia tu. Oh, dia ada orang cakap mana? Password dia. Dia ada password dia untuk okay. onkan voice command dia tu. Okey, password dia tu high proton. Coming. Ini dia buat. Okey. So bila kita dah cakap password dia tu high proton tu, so start pada tu kita boleh bagi voice kita boleh bagi command dia lah. Boleh bagi arahan kat dia lah. Sebabnya command dia tu banyak sangat. So kalau contoh salah satu, dia mana contoh dia? okey, contoh dia tu high proton. High proton, How may I help you? open sunshade. Okay. Alright. Okay, so sunshade ni dia ni kita boleh buka separuh ataupun kita boleh buka full lah. So kalau kata nak buka full, kena cakap lagi sekali. So ni antara dia yang ada. So jadi kan saya dah tunjuk dia punya command-command yang ada lah dalam voice command tu. Okay, so cara dia tu nak onkan dia punya voice command dia tu, tekan button dekat sini. Order Okay, please. tekan button help ni. Button tanda soal tu. Button tanda soal tu. So dalam dia tu dia ada command-command untuk phone, music, radio, setting, aircon pun ada juga. Kita boleh cakap dengan dia untuk naik ke, nak turunkan temperature pun boleh. Tak ada masalah. Oh, jadi kepada apa ni? Viewers kepada tuan-puan di luar sana, Ya, betul. Jangan takut, maknanya skrip disediakan. Apa dia punya pecahan arahan untuk kita bagi dekat ISU ni semua dah ada dekat sini. Semua ada dekat sini. Oh, dia boleh banyak. Phone, banyak. music, radio, setting, aircon, vehicle, navigation, voice ni next song apa okey. So kalau kata macam tengah-tengah dengar lagu, kita nak tukar lagu lain pun boleh. Ni tadi information today's weather. Today's weather. Tarikh dia. Maknanya kalau kita nak tahu tarikh tu pun ni boleh boy. Untuk S70 user memang cakap seronok lah. Ibarat macam drive tak keseorangan. Maknanya sambil-sambil drive tu yelah kan. Okey, kepada saudara-saudari kat luar sana, okey, kalau macam biasalah kita drive, mungkin kita pun mana nak cari button-button ni kan. Okey, tak payah risau. Suruh je ISU ni carikan. Radio ke, nak online music ke, semua dia boleh carikan. Jadi kita tak payahlah, lepas ni tak payah nak button mana betul kan? Betul. So satu lagi boy, untuk voice command ni pun bukannya untuk infotainment kita ni je lah. Kita boleh buka tingkap ataupun buka tingkap yang belah driver side punya pun boleh juga, tak ada masalah. Maksud dia okey macam ni, yang kalau contoh kata kita nak buka tingkap ni saja, dia buka tingkap ni saja. Bukanlah kata buka tingkap semua tingkap ya. Ya betul. So itu yang memudahkan kita lah. Untuk memudahkan kita ataupun user X70. Yalah, umpama dia punya ni lah, dia punya scene dia macam ni. Saya drive. Lepas tu adalah apa, nak beli apa-apa kat belakang dia kan. So saya boleh suruh dia buka tingkap ataupun ke belakang ke kan. Buka tingkap, dia akan bukakan. Jadi senang. Memang senang boy. Jadi saya tak payahlah nak pergi kat button sini ke kan. Cuma cakap je sambil-sambil tu, cakap suruh dia buka, dia pun buka kan. Ya betul. Okey. So next kita akan tunjuk yang navigation online. Navigation online, okey. Navigation online. So kita just tekan je button yang ni. Sebelah voice command tu kan. Sebelah voice command tu. Button kedua daripada kiri. Ya betul. Okay. So dia kalau macam
kita ada sendiri sama je macam Waze ataupun Google Map. Yang dalam phone tu. Yang dalam phone. Okey. Cuma ni kalau dalam phone tu kita nak kena letak holder. So Yelah. in case kalau kata kita tengah buka Google tu ataupun buka Waze, ada orang call, so dia dah kacau dekat situ. Mana kalau handphone mana kita nak call lagi, nak tengok Waze lagi, jadi leceh lah sikit kan. Betul. Yang ni kalau tengok S70 ini je. Just tekan je. Okey. Just tekan tengok dekat sini je, dekat head unit ni saja. Okey, so dekat sini pun kita boleh tulis kita nak ke mana. Sama je macam Waze ataupun Google Map. Lagi satu pada semua, lagi satu untuk navigation online ni, selain daripada tekan dia tu tadi, pun kita boleh command Ya, betul. Kita boleh suruh dia carikan navigation ni. Sama ada kita bagi tahu dia nama tempat, ataupun kalau contoh kata kita nak pergi makan, kita cakap je kat dia ni, kat ISU ni, ISU I'm hungry. Maknanya hi Proton, I'm hungry. So nanti dia akan keluar mana-mana kedai makan yang terdekat, yang dia dekat dengan di sekeliling kita lah. Betul. Yang mana paling dekat dengan kita lah. So kita just tekan, so dia terus buka yang navigation punya. So nanti kita pilih lah nak pergi mana-mana kan. Dekat situ. Okey. So ni antara yang salah satu dalam hack unit lah. So next dia, selepas navigation kita ada satu sistem dia ni, kita panggil dia tu hatchback lah. Hatchback ni dia punya nama dia tu heating, ventilation, air conditioning. Itu hatchback. Itu maknanya hatchback lah. Okey, so dia macam ni. Pada semua penonton ataupun semua saudara-saudari tuan-puan, hatchback ni dia ni umpama macam satu office yang menempatkan sistem pengudaraan. Yang mana kita nak pemanasan, ventilation yang ni kan, yang sedut asap, yang sedut angin apa semua tu, yang tu dengan aircon. Jadi tiga ni sistem pengudaraan ni dia simpan dalam satu tempat yang dinamakan hatchback. Itulah dia hatchback. So senang kita nak cari dekat mana kan. So first kali hatchback ni kita just daripada home ni kita just slide saja. So hatchback yang kat sini lah. Alright. So kalau ni saya tekan hatchback ni, dalam dia tu dia punya mode aircon semua dekat sini. Ni lah dia. Office untuk sistem pengudaraan. Betul. Hatchback. Alright. So macam biasa kalau aircon ni semua dah tahulah. Dekat sini pun kita boleh touch, kita nak lagi temperature naik sikit ke, nak panas sikit ke apa semua, kita boleh touch sahajalah. Alright. So tapi yang barunya untuk X70 ni, kita ada seat ventilation. Seat ventilation. Seat ventilation ni khas untuk mengurangkan kepanasan ni lah. Seat kita ni, tempat duduk ni. Ya, betul. Just kalau tengok kat sini dia ada dua tanda. Just tekan saja untuk onkan dia. Alright. So automatic kita akan rasa kita punya seat ni sejuk. Ya, betul. Rasa ni. So kalau kata macam kereta kita parking tengah panas ke apa semua kan, kalau seat ni terlampau panas sangat, kita onkan seat ventilate ni. Yelah, tu salah satu fungsi seat ventilation ni. Ya, betul. Kita parking tengah panas, seat kita panas untuk kita duduk. Jadi kita minta hatchback ni sedut sikit angin panas tu untuk buang. Jadi kita punya seat ni akan sejuk dalam masa yang singkat lah. Ya, betul. Satu lagi, yang ni pun kita boleh pakai voice command. Yang ni pun boleh. Kita boleh pakai voice command. Itu yang bagus dia untuk voice command. X70 ni memang boleh dikatakan kereta yang rajin lah. Jadi kita suruh dia buat. So untuk hatchback ni lah function dia. So untuk, saya ingat ramai tak tahu pasal hatchback ni, tapi ada di X70. Betul. Sebab ni biasanya diorang akan kontrol dekat sini je. So dia akan kontrol dekat sini. So dia tak tahu apa yang ada lagi dalam hatchback ni. Aircon selain daripada kat sini boleh kontrol dekat hatchback ya, tuan-tuan dan puan-puan. So next tadi online music lah. Online music, alright. So untuk pengaturan semua, kereta Proton sekarang ni dia tak pakai dah radio, dia tak pakai dah CD. Tak pakai CD, tak pakai kaset dah. So kita semua pakai online music. Online music ataupun pendrive tu panggil ni USB. USB. Itu yang terkini punya teknologi lah. Ya, betul. So untuk online music X70 ni kita calibrate dengan Joox Music. Joox. Yang ni online music punya kan. Joox Music. So untuk Joox Music ni
kita kena download dulu apps dalam phone. Lepas tu scan QR code dekat Joox Music tu. Okey. Itu yang online music lah. Oh, maksud dia macam ni. Untuk online music ni, Joox ni, kita daftar dulu melalui telefon kita. Ya, betul. Okey, daripada kita dah daftar dalam telefon, kita scan dekat sini, jadi akaun kita yang kat phone tu dia transfer ke sini je. Jadi kita bukan daftar kat sini dah kan. Bukan kat sini. So maksudnya apa yang contohlah sebelum kita pernah ada Joox Music kan, kita dah beli lagu ataupun kita dah VIP kan kita punya akaun tu. So macam-macam lagu semua ada dalam tu, dia akan terus keluar dekat head unit kita. Okey. Itu punya Joox Music. Oh, dia ni kan, dia memang yalah yang kita punya phone tu pun mainkan peranan kat tu. Sebab apa dia boleh linkkan dengan kita punya head unit. Itu yang bagus dia teknologi sekarang ni. Betul lah. Jadi pada penonton, ini baru saya ingat suku pun tak sampai lagi kan. Kecanggihan ni ada dalam Proton X70 ni. Betul. Jadi bila kita cerita pasal dia punya teknologi yang canggih, lepas tu kita tengok harga dia, personally pada saya masih lagi berbaloi lah. Dengan lagi kita ada apa ni, rebate tu lagi sekarang ni kan. Memang macam saya cakap tadi, macam saya dengan Iqmal cakap tadi, untuk beli kereta sekarang lah waktu yang terbaik. Sebab macam ni lah, canggih, ada rebate, jadi harga lagi kurang, kita dapat semua ni. Ni baru 30% baru untuk canggihan yang ada dalam apa S70. yang ada dalam S70. Jadi itu pun kita rasa bersyukur lah sebab dapat kereta luxury dengan harga yang berbaloi. Ya, betul kan. Bawah 150,000. Ya, betul. Kalau rebate ni bawah 120,000 kan. Kan? Betul. Kalau contoh kata dia balik ke harga asal pun masih lagi bawah 130,000. So tolak rebate apa semua tu lah. Ya, man. Sebabnya harga kita yang kita bagi pun harga on the road. Betul. Termasuk dengan insurans lah. Insurans atas dah siap dah. Ya, betul. Okey man, dengar tak bunyi tu tadi? Ya. Okey, yang tu man, dia bukan bunyi kereta rosak ke apa tak. Okey, yang tu apa ni dipanggil lane departure warning. Ataupun dalam nama singkat dia LDW. LDW ni dia termasuk sekali dalam apa ni? ADAS. Dalam sistem ADAS. Dalam sistem ADAS. Auto drivers assistant system. Okey, itulah dia dalam ADAS, LDW. Dalam ADAS ni bukan ada LDW kan. Banyak lagi yang mana apa safety features dia duduk dalam tu. ADAS ni pun dia macam ni lah, dia macam hatchback tadi. Dia macam satu office yang mengumpulkan semua sistem-sistem keselamatan yang ada pada S70 ni. Okey, contohnya macam tadi LDW. Lepas tu kita ada ACC. ACC ni dia auto cruise control. Yang mana button dekat sini mah. So button control dia semua dekat situ lah. Ya mah, kita tak perlu cari kat mana-mana dah. Kita on kan je dekat ni je, ujung jari ni je. Dekat situ je. Dekat ujung jari kita je. Betul. Ya. Untuk saya selalunya kalau macam customer saya nak bagi customer saya ni senang ingat. ADAS kiri, entertainment kanan. Betul. Sebab di belah kanan ni button untuk radio. Untuk ni lah, untuk apa ni, suara, volume up, volume down semua dekat situ lah. Volume, cari channel ataupun nak tukar mode daripada radio pergi ke apa ni, online music ke apa ke, semua kat belah kanan. Yang ADAS tadi semua kat belah kiri. Okey. Saya tunjuk sikit untuk ACC tadi. Nak on ke dia punya ACC? Nak on kan dia punya ACC. Tu bunyi tu dah berbunyi dah tu ACC tu. Makna tu bunyi tadi tu bunyi ACC dah on. Okey, cara dia macam ni, bila kita break ni dia akan deactivate semula lah. Cara dia tekan button yang ni, dia lambang meter, lepas tu ada arrow, ada anak panah. Okey, ni meter untuk on dia ni. Okey, tekan dia sekali. Lepas tu dia punya ni macam roller ni, tolak ke bawah dulu untuk set kan dia. Untuk set dia. Okey, tolak ke bawah. Okey, baru kita tolak pula ke atas untuk cari dia punya speed limit dia. Okey. Ini sambil ni kita boleh lepas minyak. Ni dah lepas minyak dah ni. Ni dah lepas minyak ni. Kaki saya pun dah free dah ni, kiri kanan. Okey. Dekat sini ACC ni, sebelah dia ni button ni, kita ada button distance. Distance ni maksud dia kita boleh set kita selesa memandu, kita boleh set jarak
yang mana kita selesa memandu dengan jarak kereta kita dengan kereta depan. Contoh kata macam ni dia ada DIST kan. Distance untuk tolak. Yang ni tolak, mana kita nak kurangkan distance. Dia minimum selang satu kereta. Maksimum dia selang 3 kereta. Jadi kalau macam contoh kata kita rasa macam 3 kereta tu jauh sangat dengan kereta depan, kita kurangkan, tekan button bawah ni, kurangkan 2 kereta. So dia akan kejar sikit lah kereta depan tu. Ya betul Mas. Dia akan rapat sikit dengan kereta depan. Okey, nak rapat lagi, tekan lagi sekali, selang satu kereta. Yang ni button ni bagus bila time macam mana? Time kalau macam nak pergi konvoi. Ya betul. Nak pergi konvoi, on ACC ni tadi, auto cruise control ni, set distance. So nanti bila macam nak ambil gambar kan pakai drone ke, cantik jarak tu tak lari. Memang tak lari. Contoh kata kereta depan sekali bawa 80 ke, on ACC ni kereta belakang ni dia memang takkan laju daripada kereta depan tu. Dia takkan potong, dia akan follow je kan. Ya man. Jadi dengan jarak, lepas tu dengan kelajuan tu set kita set. Bila nak ambil gambar nanti dapat memang akan jadi cantik man. Jadi jarak kereta nombor 1 ke nombor 2 tersusun je. Ya man. Jarak tu memang takkan lari. Takkan lari. Maknanya daripada kereta nombor 1 ke nombor 2 jauh tu, kalau yang kereta nombor 3 set distance yang sama dengan 2 kereta kat depan dia tu, dia akan jadi jarak yang sama. Jadi memang cantik. Kalau ambil gambar pakai drone ke kita tengah drive ni kan, memang cantik. Tapi kalau untuk yang ACC ni dia memang sesuai atas highway lah kan. Atas highway je lah. Atas highway lah. Sebabnya kalau kata kita bawa macam dalam taman macam sekarang ni, kita ada bumper. Kita sebabnya ACC ni dia akan deactivate bila kita tekan brake, tekan minyak dengan tekan button ni. Dia ada 3 cara untuk dia offkan dia ACC tu lah. Ya betul. Supaya kalau macam kita main kita drive dalam bandar, kan ada kereta depan jalan jam, jadi kita tekan brake dah tak function lah. Memang dia automatic akan off lah. Ya betul man. Untuk ACC punya sangat sesuai untuk highway lah. Lagi satu kalau macam tu, ACC ni dia macam cakap relax kan kita masa kita tengah driving. Betul man. Kita just kawal steering je lah kalau macam tu lah. Jaga steering je. Kalau macam contohlah kita nak cabut kasut sekejap ke kan. Betul, kadang-kadang tu kalau kita tengah drive jauh, kita rasa macam lenguh ke, panas kan. Panas ke, nak cabut kasut ke, ataupun nak picit-picit kaki ke. On ACC ni biar dia yang jaga minyak, kita jaga steering je. Ya betul. Sebab apa kelajuan kereta depan ke apa semua kita dah tak perlu risau dah kan. Tak perlu risau dah. Dia akan follow kelajuan kereta depan tu. Kalau contoh kata kita set ni 100 man. Kereta tiba-tiba kereta depan kita ni slow 80. Jadi automatik dia akan slow sendiri ikut kelajuan kereta depan. Dengan selang jarak yang kita set tadi. Mana contoh kalau macam kita ni kita drive ni dah 100. Lepas tu tiba-tiba ada kereta depan tu bawa 80, tapi kita dah set dah selang 3 biji kereta lah kononnya. Okey. Bila dia dah jarak dia 3 biji kereta tu, dia dah boleh detect dah kereta depan tu slow, automatik dia akan slow. Dengan jarak yang jauh. Kita akan berasa jugalah time dia braking, time dia brake tu, kita akan dapat rasa jugalah. Kita akan dapat rasa juga kelajuan kita menurun sikit. Yang tu so memang bagus sangat lah untuk ACC ni. Ya, memang boleh buat kita relax lah. Boleh kita hilang kita tak stres lah untuk drive. Ya betul. S70 ni bila ada ACC ni. Ni salah satu lah. Ni bukan salah satu, ini lagi satu kecanggihan yang ada dalam X70 ni. Dengan harga yang kita kita offer tu dengan rebate lagi, memang berbaloi. Dapat apa yang ibarat macam luxury car lah ni. Ya betul kan. Luxury car yang harga below 130,000. Ya betul. Below 130,000. Dapat macam-macam benda canggih yang ada dalam ni. Okey man, macam itu dah tadi lah. Itu semua ada dalam ADAS. Yang mana safety features dia semua duduk dalam ADAS tu. Okey, selain daripada tu man, ciri-ciri keselamatan lain yang ada pada X70 ni, bukan pada X70 lah, pada kereta Proton ni, pembuatan chassis dia bang. Teknologi pembuatan chassis, kita gunakan teknologi HPF, Hot Press Forming. Sebab yang ni yang ramai tak tahu sebenarnya. Betul yang ni ramai tak tahu. HPF tu apa dan macam mana dia dibuat lah. Okey.
So untuk SPF ni kan, hot press forming ni, dia salah satu dia pakai teknologi untuk kompreskan kita punya besi. Betul kan? Maknanya besi tu dia padatkan lagi. Ya, dia padatkan lagi untuk menjadi besi yang betul-betul keras. Betul-betul keras ya. Sebab itulah tapi bukan semua lah, dia ada part-part dia. Ya, tak semua. Kalau semua dia buat macam itu, kemungkinan kereta tak bergerak. Sebab apa? Sebab memang terlalu berat. Dia terlalu berat dan padat. Ada part-part dia itulah yang dia buat dia menggunakan SPF. Yelah, yang mana contoh kata macam chassis yang belah depan. Ya betul. Betul, ada yang tepi sini sikit, yang mana yang orang cakap tempat yang selalu kena. Dia pakailah besi yang menggunakan teknologi SPF tu. Sebabnya setahu saya lah, SPF ni dia buat untuk mengurangkan kecederaan. Memang accident tu memang akan accident. Dia akan mengurangkan kecederaan untuk penumpang dengan driver. Maknanya contohlah dia kira macam dia buat chassis tu untuk standby, bukan minta. Contoh kalau accident, dia mengurangkan risiko kecederaan berat tu. Ya, betul. Mungkin akan cedera, tapi kalau contohlah tengok kereta, selalunya kita tengok kereta accident, ini driver ni meninggal ke? Ya, kalau macam taklah, driver luka sikit-sikit dah teruk sangat kan, condition kereta tu dah teruk sangat. Tapi pemandu dengan maknanya orang yang dalam kereta ni masih lagi selamat. Ya, betul. Mungkin ada macam saya cakap kan, mungkin luka sikit-sikit macam tu lah kan. Tapi itu memang ada lah. tak kena tak macam tak ngam, tak sesuai dengan kita tengok kereta, kondisi kereta hancur, tapi orang kat dalam kereta masih lagi boleh berjalan. Kan. Itu dia punya teknologi SPF dia lah. Tu dia punya tujuan dia. Dia pakai SPF tu nak mengurangkan bila kemalangan, nak mengurangkan risiko kecederaan berat. Betul. Selain daripada tu, satu lagi Mal, kita nak tunjuk pada penonton kita 360 kamera. Okey. 360 kamera, tengok okey, kita boleh tengok keliling kereta. Okay, so maksudnya kalau 360 ni pun kita parking bawah bumbung pun dia mesti nampak lagi kereta kita daripada atas kan? Boleh Mal, boleh. Ni bukan apa, contoh kalau macam kita nak keluar daripada parking ke apa ke, kita nak check kiri kanan kiri kanan kita ada kucing ke tak ada ke, kita boleh check pakai 360 tanpa perlu kita jangan kata keluar kereta, buka tingkap pun tak payah. Check kat sini tak ada macam sebelum kan, buka tingkap tengok kan, tak payah. Ni kita check kat sini ada lubang ke, ada tunggul ke, gambar pun jelas Di kamera X70 memang superb lah. Ni daripada depan kita boleh tengok kereta belakang kita kan, tanpa perlu kita toleh ke belakang. Ni belah kanan. Inilah dia salah satu kecanggihan. Salah satu lagi kecanggihan yang ada pada X70 ni. Okay, kita back, button dekat sini je, sebelah hatchback tu tadi. Ini pun dia salah satu safety feature kan? Ya betul. 360 kamera ni. Berapa kalau macam ada kereta dia cuma pakai reverse camera saja. So kita tak nampak lah belah kiri, belah kanan atau belah depan kita. So untuk S70 ni pun dah pakai 360 kamera, memang betul-betul bagus lah. Yalah betul kan. Salah satu yang macam yang saya cakap tadi, safety features dia ada pada X70. Selain daripada yang tu tadi Mal, contoh macam kita masuk gear reverse, pun dia akan keluar gambar yang 360 tadi. Test Okey see. Baru masuk gear reverse. Kalau masuk gear reverse, kamera belakang dia akan function dengan kamera belakang dengan kamera atas lah. Ya betul. Tapi daripada sini kita boleh pusing lah 360 lah. Tekan button ni dan kita boleh pusing. Dan satu lagi Mal, sewaktu kita nak membelok, kita bagi signal ke kiri ataupun ke kanan, tapi dengan syarat kelajuan kita tu di bawah 30 km per hour, 30 km sejam. Dia akan keluar balik, dia akan keluar juga 360 kamera ni. Kita bagi contoh lah, kita bawa slow, kita bagi signal belah kiri, dia akan keluar 360 kamera. Sebab nak tengok kan, kadang-kadang ada motor ke daripada itu belakang kan. Macam kita punya blind spot lah tu kan. Itu pun boleh dijadikan blind spotnya. Boleh jadikan blind spot. So masa masuk segini kita nak tengok ada motor ke kereta ke kat belakang kan. Kalau dapat kita pun kita memang akan nampak lah kan? Kita buat slow, bagi signal, dia keluar, boleh nampak ada motor ke, ada tunggul ke,
ada divider ke, Ya, betul. ada kucing ke, motor boleh nampak. Maknanya macam tadi sebelum kita keluar parking, ataupun masa kita nak reverse, ataupun masa kita nak masuk simpang pun dia ada tolong kita, tolong tunjukkan kat kita situasi suasana dekat luar kereta macam mana. Betul, Tanpa betul. perlu kita buat tingkap, intai tak payah. 360 ni dah tolong dah. Okey boy. Okey Mas. Dah selesai Dah selesai. Rasanya cukup setakat ni lah Okey. live kita untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di live yang akan datang. Jadi kepada sesiapa Mas, sesiapa ya, yang betul. berminat untuk dapatkan kereta Proton, boleh call saya 0129661361 Syahrir Proton. Ataupun call saya Iqmal 013-206-8624. Ataupun boleh datang terus ke Proton Hiking 4S di Indraman Kota 3, Kuantan. Kalau rasa nak nak test drive ataupun nak datang nak dapatkan lebih servis maklumat pun, lagi, betul. boleh datang call ataupun datang terus ke sini. Jadi saya sekali lagi, saya Syahrir Proton dan sahabat saya Iqmal yang mengucapkan terima kasih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di live yang akan datang. Okey. Assalamualaikum.